أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Surat 136 70. Kitab Rumi 70, kita jawinya 136. Kitab Idaman Penuntut jilid pertama. Baik, masuk tajuk sebenarnya tajuk baru, pecahan daripada hukum haram atas tuan yang berzakat. Orang yang nak bayar zakat lah, haram atas dia memindahkan zakat dari tempat wajibnya ke tempat lain. Ini hukum memindahkan zakat. Haram dalam mazhab kita memindahkan zakat daripada tempatnya kepada tempat lain. Tempat ni ikut uruf lah. Maksud pindahkan zakat, pembahagian asnaf sepatutnya diberikan pada asnaf kampung kita atau negeri kita. Tapi tak, dia tak bagi kat negeri, dia bagi kat luar. Misalnya sekarang ni zaman transfer, dia transfer dekat orang lain lah. Dia bagi akaun bank, dia orang Perak, dia bagi kat orang Kedah misalnya, atau bagi luar negara, hukumnya haram. Haram memindahkan zakat dari tempat wajib. Tempat wajib tu tempat kita cari kerja lah. Di mana kata tempat wajib? Tempat yang kita mencari hasil zakat tersebut. Jadi kalau kita katakan asal hukum ni zakat harta, tapi dia umumnya, dia umum. Kalau dia sebut sini zakat umum pada harta dan juga zakat fitrah. Tapi kalau kita tengok perincian dalam bab zakat fitrah, dia lain sikit tuntutan dia. Jadi sebab zakat fitrah dia bukan hasil mahsul. Berbeza dengan zakat harta, dia hasil mahsul. Hasil daripada padi, dia tanam di negeri dia, tapi dibayar kat negeri lain. Cukai pendapatan pun kira salah. Ya, dia hasil daripada bekerja di Malaysia, cukai pendapatan dia Malaysia lah. Tapi dia bayar kat England misalnya, itu salah. Jadi sebab itu dia tak boleh keluarkan zakat dia daripada negeri yang dia usaha, dia kerja. Jadi kalau kita kata hasil padi, di mana padi itu dibuat, di situ keluar zakatnya. Okey, begitu juga dalam bekerja, dia simpan hartanya di mana? Simpan harta di negeri harta tu yang dia keluarkan zakat. Ni bagi orang yang duduk 2-3 negeri. Peta dia yang patut keluar zakat, ladang dia yang luas, yang besar ada di sebelah selatan. Tapi dia duduk belah utara, dia kena keluar zakat di selatan lah. Dia tak boleh bawa balik daripada selatan ke negeri Perak untuk dia bayar zakat negeri Perak, kerana dia punya ladangnya di Johor contoh. Tak boleh, dia kena keluar sana. Zakat Johor lah. Jadi cuma dalam segi pentadbiran, pengurusan zakat adalah sesebuah negeri, jabatan agama yang kontrol.
maka zakat itu dikira kawasan tu lah, negeri tu. Jadi kalau kita kata walaupun Perak, kita kata seorang harta kita di Parit Bunta, duduk di Manjung, jauh, lebih daripada 2 marhalah, adakah zakat kita dikirakan gitu? Tak ada, kita bayar pada pentadbiran yang sama, negeri yang sama, yang tak boleh keluar daripada negeri. Langkah sepadan tak boleh lah. Hukumnya haram. Haram atas tuan yang berzakat memindahkan zakat dari tempat wajibnya. Ini berlaku. Ada 2 kes. Satu, dalam masa istilah, ada orang yang memfatwakan boleh membayar zakat kepada sekolah. Maka dikeluarkan zakat tersebut kepada sekolah. Sekolahnya bukan di tempat dia, bahkan di luar daripada negerinya. Itu yang tak boleh tu, pindahkan zakat. Sedangkan dia duduk tempat lain, dia pindahkan zakat tersebut ke negeri lain. Satu, pindah zakat. Yang keduanya, bayar pada sekolah. Kalau ikut kaul dalam mazhab kita, tak sah bayar pada sekolah, patut bayar kepada individu. Dia tak boleh bayar pada pembangunan. Tapi banyak yang keluarkan gitu, bayar kepada masjid, bayar pada sekolah, katanya fisabilillah. Itu tak tepat pada mazhab kita. Mazhab lain, wallahualam, fatwa contemporary tak tahulah. Mungkin boleh. Mereka mengambil kaul-kaul daripada Hanafi. Itu contemporary. Contemporary ni dia petik macam-macam lah. Selagi ada kaul dalam dunia ni, dia akan keluarkan. Jadi kita tumpu pada mazhab kita lah. Pengajian kita mazhab Syafi'i, bukan mazhab 4. Jadi yang kita faham daripada mazhab, itu tidak boleh dikeluarkan zakat keluar daripada negeri. Yang satu lagi, masalah dia tidak boleh pada bangunan. Tak boleh. Dia fisabilillah. Ibnu Sabil pun pada orang, bukan pada pengurusan pembangunan, tak boleh. Okey, jadi 2 kesalahan sana. Ini berlaku dalam masyarakat kita tentang zakat. Okey. Sedangkan orang yang berhak menerimanya ada di tempat zakat itu. Ini confirm lah. Jadi orang yang berhak tu ada di negeri dia, tapi dia tak bayar kat negeri dia, dia keluarkan pada tempat lain. Ini relevannya kerana apa? Hukum tak boleh pindahkan zakat ke tempat lain. Tetapi dalam segi memindahkan zakat, imam pemerintah, raja atau presiden, imam pemerintah, raja atau presiden, dia eja presiden tu ejaan lama tu kan, tahu bulat, ejaan orang putih. Presiden ada ta, ada t ujung. Pemerintah, raja atau presiden tidak haram, mana harus memindahkan zakat ke tempat lain. Itu kuasa yang diberi pada ulul amri. Sekalipun, meskipun di tempat zakat itu ada orang yang berhak menerimanya. Sebab tu kalau kita komplain pun tak load. Ni apa ni kerajaan pergi hantar zakat kat Bosnia misalnya. Ni rakyat Malaysia banyak lagi tak makan. Okey, kenapa raja buat tak boleh komplain? Sebab kewajipan seseorang pemerintah, walaupun zakatnya dah keluar pada tempat lain, nafkah untuk rakyatnya dia kena bagi juga daripada sumber-sumber lain. Bukan semesti dengan zakat je, sumber-sumber lain dia kena bagi juga. Jadi kewajipan tu tetap atas diri dia, walaupun bukan daripada sumber zakat. Maka sebab itu ada ruang yang lain untuk diberikan saluran nafkah kepada fakir miskin atau sebagainya. Maka sebab tu dia boleh hak keluarkan zakat. Kita tak boleh, sebab kita tidak memberi nafkah pada orang. Kita wajib zakat. Baik. Sebab tu orang, contoh kita kata bapa dengan anak. Anak tu fakir miskin, dia tak boleh bayar
anak kecil bayarlah kan. Kita katakan anak dengan bapak lah. Anak tu kaya, bapak dia miskin, dia tanggung bapak dia tak boleh bagi zakat. Kenapa keluarkan zakat ke tempat lain sedangkan bapak dia masih lagi miskin? Kerana dia tanggung dengan urusan lain. Ditanggung dengan nafkah dia. Bukan ditanggung dengan zakat. Macam juga raja, dia bukan menanggung dengan zakat semata-mata, dia menanggung dengan segala urusan hasil mausul negara. Maka sebab tu dia boleh keluarkan zakat tu daripada negeri. Kita tak boleh. Sebab kita hak orang fakir tu kat situ. Kita keluarkan, pindahkan. Jadi kita mengenetepikan hak orang yang sepatut terima dan kita bagi pada orang yang jauh. Okey. Raja boleh pindahkan. Habis itu dalam bab pindah zakat. Jadi timbul masalah dalam masyarakat. Benda ni berluasa. Okey, qil wa qal. Ni sekadar apa yang saya faham lah. Bukan sebagai satu fatwa muktamad sebagainya, terpulang pada tuan-tuan. Jadi timbul masalah apabila dekat dengan bayar fitrah. Bila bayar, kita tak kata zakat pun, namanya fitrah. Tapi sebenarnya tu zakat lah. Okay. Zakat fitrah ni dia bukan daripada zakat mal. Dia bukan harta. Jadi sebab tu dalam bab zakat fitrah, kita buka balik dalam bab zakat fitrah. Dia katakan sana, membayar zakat fitrah itu afdalnya adalah di tempat kita raya. Faham? Di situ dia berbeza dengan zakatul mal. Zakat mal wajib membayar fitrah itu, membayar zakat itu tempat kita cari kerja. Jadi timbul masalah bila dia ambil pada umum masalah di sini. Ada fatwa-fatwa yang menyebutkan ataupun hukum-hukum yang disebut oleh sesebahagian daripada asatizah, ulama sebagainya, yang menghukumkan tak boleh orang yang bekerja di Kuala Lumpur balik kampung bayar zakat di kampung, zakat fitrah. Haram katanya. Jadi timbul masalahnya bukan masalah kita tak terima pendapat tersebut, berleluasa dah. Bila orang balik kampung, dia akan bayar zakat di kampung. Dan pengalaman saya sendiri dengan Allah yarham orang tua saya sendiri, dia adalah ulama Perak dan juga ahli majlis agama Islam, ahli majlis agama Islam Perak. Dia bekas ahli fatwa negeri Perak, bahkan boleh katakan mufti pun berpegang dengan cakap dia. Pernah dia bertanya pada ahli saya, kamu dah bayar fitrah? Kata dia. Belum. Dah bayar je. Pasal bayar kat mana? Bayar kat Melaka. Kata dia. Pasal apa kamu bayar kat Melaka? Kamu raya sini. Jadi saya pegang cakap orang tua saya tu. Bayar di tempat raya. Saya ingat lagi tu, cakap-cakap dia tu. Bayar di sini lah kata dia. Tapi afdal lah, bukan wajib. Afdalnya dibayar di tempat kita raya. Sebab jatuh wajib zakat raya, zakat fitrah ini ketika kita berada, hidup kita sehari bulan Ramadan, sehari masuk bulan, bukan sehari pun, kita sebahagian daripada bulan Ramadan kita hidup, dan juga sebahagian daripada Syawal kita hidup, baru jatuh wajib zakat fitrah. Maka dia perlu kepada di mana kita raya. Jatuh wajib tu di mana kita raya. Kalau kita tak raya kat situ, tak jadi wajib lagi lah. Cuma kalau kita bayar sah. Kita bayar sah lah. Sah tapi tak jatuh wajib lagi masa tu. Jadi kalau kita mati sebelum raya, dia jadi sedekah lah, tak jadi zakat lah. Tak jatuh wajib lagi tu. Tapi dia sah dah, masa berpanjangan dia bagi. Jadi kalau kita katakan tadi, wajib mesti bayar pada tempat kita kerja, ramai orang salah. Ramai sangat. Ramai sangat yang bayar di kampung. Dia dah balik, baru dia teringat. Atau memang dia siap-siap dah duit dia nak bayar di kampung, dekat amil kampung dia. Nak pula amil kampung dia, saudara mara dia, yang dia nak tolong bantu sebagainya. Itu masalah dia. Jadi kita pegang itulah zakat yang kata tak boleh pindah ni adalah zakat harta. Kita meringankan masalah masyarakat lah.
Jangan kita bebankan masalah dia yang kita kata boleh lagi ada khilaf, ada jalan keluar ataupun salah faham dalam masalah tersebut, dan dia telah menjadi am di kalangan alim ulama. Bukan sekadar macam kita kata bayar zakat pada surau masjid, itu pembinaan, itu bukan khilaf, itu memang masyarakat menyalahi pandangan ulama. Asatizah sendiri membelakangkan pandangan ulama, mengambil pandangan ulama yang bukan Syafi'i. Maka berlakulah persisihan. Walaupun dah jadi umum dah, orang dah bayar dah zakat dekat masjid, walaupun dah umum, benda tu menyalahi mazhab, menyalahi ulama. Itu bukan amalan ulama dulu. Tetapi membayar zakat fitrah di kampung sendiri itu dah menjadi satu yang umum, diketahui ramai oleh alim ulama, dan mereka biarkan. Berarti benda tu tidak menjadi satu kesalahan. Benda yang tak detail dalam kitab, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat kita, kena rujuk balik pada uruf. Apa pandangan ulama semasa, apa dia yang dilakukan oleh ulama dahulu. Itu membantu untuk mengeluarkan fatwa kita. Kadang-kadang kita tak dapati dalam kitab. Itu sebab tu fiqah ni pengalaman adalah penting. Kadang-kadang kita tak nampak dalam kitab. Bukan kita ni ulama besar. Jadi sebab itu pengamatan kita dengan ahli ulama terdahulu, berdamping kita dengan peramalan mereka, itu adalah salah satu daripada jalan untuk mencapai fatwa. Jadi malah ada memang ada video-video yang keras begitu. Tak boleh bayar zakat di kampung, bayar mesti tempat kerja. Jadi timbul masalah. Orang yang bekerja di Manjung balik kampung, dia tak boleh bayar zakat sana, bayar kat Manjung. Nak pula dia lupa dah. Dia memang tangguh kan, dah setekat jalan dah baru tiap, aku tak bayar zakat fitrah lagi, ni nak balik kampung dah. Macam mana nak patah balik? Jadi masalah. Jadi kita kata teliti balik dalam masalah tu. Kita tengok apa syarat dalam zakat harta dengan zakat fitrah. Zakat fitrah dia bukan berkaitan dengan harta. Harta yang kita kata cukup makan untuk sehari semalam. Dan dia afdal pula bayar di tempat raya, dan kewajipannya jatuh pada ketika kita sempat puasa dan raya. Okey, faham Dia esok ni keluarlah balik video. Nak raya pula nanti keluar balik, tak boleh bayar fitrah kat sini lah apalah. Itu bolehlah tanya pula, boleh tak bayar kat jiran lah fitrah atau sebagainya. Benda tu makruh lah sebenarnya. Okey 5 macam orang tiada harus diberi zakat padanya. 5 macam orang, 5 jenis kategori Siapa dia? Pertama, orang kaya dengan harta atau usahanya. Istilah kaya bukanlah kaya raya. Dia boleh cukup makan untuk sara hidup dia setiap hari, sekalipun dia menoreh. Contohlah dia menoreh, tapi dia menoreh hasil getahnya sehari boleh menyara hidup dia, maka dia jadi orang kaya. Kerja dia susah, dia bukan kira berat kerja, ringan kerja. Dia kira hasil kerja. Berapa ramai orang yang buat bendang susah payah, hasilnya sikit sebab bendangnya sikit. Ada orang buat kerja ringan dalam padi, tapi hasilnya banyak sebab dia ada kuli. Dia pakai pekerja, dia mengupah. Ladang dia luas ataupun sawah dia luas. Itu istilah kaya ni bukan makna kerja yang kita buat tu susah, tetapi hasil yang kita perolehi, sama ada kita jenis macam pensyarah, kerja dia tak banyak, pensyarah apa-apa balik gajinya 8,000. Cikgu sekolah dengan kerja sekolah, anak murid ride kertas apa-apa setiap hari buat tu, ABM lah bagailah, gajinya rendah sikit daripada pensyarah. Dia kira rendah ke? Tak kira kerja berat ke kerja ringan ke. Dia kiranya pendapatan yang melebihi sehari semalam, makan, minum, pakai, tempat tinggal, maka itu jadi orang kaya. Jadi orang kaya ni tak berhak untuk terima zakat. Sama ada harta dia tak usah, tapi harta dia banyak pun kaya juga.
Ada orang ni dia tak kaya harta tapi dengan usaha dia melebihi makan minum dia, maka itu dipanggil kaya. Okey. Yang kedua, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini asasnya, kata Allah yang rahmat orang tua saya, dia pernah komen, tapi komentar dia dulu, zaman dulu mana ada video, mana ada ni, tapi saya ingat lah, dia pernah komen pada orang Arkam sebab menetapkan pakaian hijau peringkat awal. Kemudian jubah putih, kemudian jubah hitam. Satu daripada konsep Allah rahmat orang tua saya, dia kata satu-satu badan, satu-satu masyarakat Islam, dia tak boleh memperbezakan pakaian dia dengan orang awam. Ini yang dia tak setuju pada Arkam, pada peringkat awal. Sebab bila kita bezakan diri kita dengan orang awam, kita nak berpuak saja. Islam tak bagi. Kemudian pernah satu golongan mereka ni yang datang bawa kamera, minta penjelasan orang tua saya tentang masa tu Arkam main isu Syiah. Dia buka buku tentang Syiah atau sebagainya, mengarang buku Syiah. Kemudian bawa kamera, jumpa orang tua saya, tanya apa pandangan Tuan Guru tentang Syiah. Sebab orang tua saya juga salah seorang daripada yang lantang menentang Syiah pada tahun tu. Dia tak jawab. Saya ingat lagi, dia tak jawab. Dia kata, saya tak tahu tentang Syiah. Dia kata, saya belajar bab Syiah ni lagi tak pekah, dia kata. Ada sebut sikit, itu lah, saya tak reti. Tapi saya nak tanya ni, baju hijau, baju putih ni main mana? Dia memang tak boleh, dia pantang. Sebab dia kata sejarahnya yang pakai hijau, putih, hitam ni, dia kata hijau ni adalah keturunan Rasulullah. Yang mana mereka ni pada satu ketika, pemerintahan siapa tak ingat, bila nak bayar zakat, tak kenal ni keturunan Rasulullah ni, yang mereka tak boleh terima zakat sampai sekarang. Ya, dia boleh terima harta faid. Jadi oleh kerana jadi susah, maka pemerintah ketika tu wajibkan keturunan Rasulullah ni pakai warna hijau, keturunan ni pakai putih, keturunan ni pakai hitam. Itu asalnya dia kata. Jadi kita ni meniru-niru dengan perkara yang kita tidak ada ilmu, dan kita sangka kita ada ilmu, kata dia. Nanti dia marah. Itu bukan tujuan untuk membezakan kita dengan masyarakat. Jadi sebab tu masyarakat duduk jauh kita. Dia lari. Terpaksa panggil, terpaksa pujuk untuk masuk grup kita. Kalau kita beza dengan orang. Ya. Itu biasalah. Kalau kita kata orang Melayu dengan baju Melayunya, baju Melayu lah. Serban biasa. Saya sendiri seperdian dengan orang tua saya. Saya tak apa suka tengok orang pakai kepiah kursan. Bukan kata benci. Tak apa gemar. Sebab dia bukan budaya kita. Dan dia bukan budaya Rasulullah. Ya, sedangkan kita ulama-ulama kita dulu tak ada yang begitu. Dia al-adatu muhakkamatun, adat tu hukum. Jadi suasana kadang-kadang kita alim ulama dia katakan mengaji kitab sana sini hebat, tapi dengan kadang-kadang pakaiannya tak sama dengan orang awam atau ulama setempat. Sebab tu tuan tengok Azhar, dia tak pernah pakai topi lain. Dia pakai topi Azhar sebab dia gelaran ulama Azhar. Pakaian yang sesuai dengan itu, kita belajar dalam fiqh tu bab tu. Ya, sesuai dengan pakaian semasa. Ya. Saya ingat lagi istilah apa ni, masa dulu Arkam pakai juk tu. Syal tu dia buat serban. Syal dulu tebal. Ya, apa tu yang kita buat sebai di baju. Dia kata tu bukan serban, tu sejadah dia. Tak sesuai dengan situasi masa tu. Orang pakai serban ni antara ni. Dulu ni pun tak ada ni serban yang macam ni. Ya, serban putih kan. Ikut sesuai. Tapi sekarang orang dah pakai serban bercorak dan sebagainya. Dia berubah lah masa, berubah zaman. Ya. Tapi tak adalah dia kata bawa dengan topi khurusannya, dengan cara pelik. Dan antara salah satu dia tak terima tabligh. Sama juga dengan pakaian. Kenapa kena bawa pakaian Pakistan? Itu salah satu sebab orang tua saya dia tengok pada Zohir dulu. Kenapa bila kita orang Melayu, kita terima tabligh, kita kena pakai baju Pakistan? Ya. Kalau pakai baju Melayu tak kisah, memang pakaian budaya kita. Kalau pakai jubah lagi asal lah pakaian Arab. Ya. Pakaian Nabi. Tapi kenapa kena pakai pakaian Mengali kata dia?
Di situ dah menunjukkan lari pada sunnah. Sedangkan kita memperjuangkan sunnah. Itu beza orang tua saya, dia punya ilmu dia, kita lain. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang, kita dah nampak dah. Ini bukan cara sebenar lah. Kita bukanlah sampai kepada haram sebagainya, tapi kesesuaian sesuatu perkara tu. Okey, jadi sebab tu kita kata pakaian asal kita sebut tadi ni, diletakkan pakaian untuk membezakan siapa keturunan Rasulullah yang tak boleh kita bayar zakat. Sedekah pun tak diterima, itu masalah dia. Nabi tak terima sedekah, maka keturunan dia, kata ulama, sedekah pun tak boleh, sedekah sunat. Dia boleh terima hadiah ataupun harta faid. Itu asal tujuan membeza-bezakan pakaian. Tapi kalau kita sengaja-sengaja untuk membezakan pakaian kerana atas nama jemaah atau puak, itu bukan benda yang sihat lah. Bukanlah haram, tapi bukan perkara yang sihat dalam berdakwah. Kecuali kalau kita pakaian ulama, jubah, baju Melayu, serban, itu memang pakaian ulama lah, kata. Itu tak timbul masalah. Tapi dengan memperwajibkan dengan warna tertentu, corak pakaian tertentu, itulah kita membezakan antara kita dengan orang awam dan menjadikan jurang. Begitu juga memasukkan satu benda yang pelik dalam masyarakat, itu bukan anjuran Islam. Dalam masyarakat kita kata, sehinggakan kalau kita buka dalam bab sembahyang jemaah, mungkin dalam kitab kita itu bab sembahyang jemaah kita tak sentuh. Yang lebih detail kita kena buka dalam kitab yang besar-besar lagi. Disarankan di sana, kata dia harus meninggalkan jemaah dengan sebab pakaian yang tak sesuai. Kalau ikut jemaah tu, sembahyang jemaah fardu tu adalah fardu kifayah. Tapi oleh kerana hari itu kita tidak ada pakaian yang sesuai dengan diri kita. Ya, contoh saya lah, saya seorang imam, ustaz, yang ada kat saya t-shirt dengan tracksuit, sembahyang sah. Tapi oleh kerana dengan kedudukan saya, tak boleh saya pergi, harus saya tinggalkan. Sebab pakaian tadi menunjukkan muruah saya. Ya, nampak? Menjaga muruah tu lebih wajib, walaupun tutup aurat. Sebab tu saya, kalau saya musafir dengan pakaian saya, kadang-kadang dengan t-shirt, seluar, saya tak duduk sah lepas, saya duduk jauh-jauh. Kadang-kadang saya lambatkan masuk masjid supaya jangan orang perasan, ustaz dengan seluar macam ni semayang. Kesesuaian dengan kita sebagai seorang ustaz tak sesuai dengan t-shirt kita masuk masjid. Tapi ketika tu kita lupa, kita musafir, kita kadang-kadang tak bawa baju. Kesesuaian tu ujung, duduk last sekali, ada masuk lambat je. Sebab itu tak mahu kita ketengahkan watak kita yang tak sesuai. Dan kita perlu, kadang-kadang saya memang tak masuk pun waktu jemaah, dah orang balik dah, saya singgah masjid, supaya jangan nampak pakaian kita tak sesuai dengan masyarakat ketika tu. Apatah lagi takut orang kenal kita. Itu antara benda-benda yang titik beratkan oleh alim ulama dulu. Ya, sebagai adab kita dalam masyarakat kita, bukanlah senonoh sangat pakaian pun. Jadi itu antara kita kata menitik beratkan. Jadi dalam masalah ni, jagalah kita cara kita, etika kita berpakaian dan sebagainya. Itu salah satu daripada akhlak Islam. Fiqah lah, memanglah fiqah, tutup aurat je boleh dah. Qil wa qal, pakai seluar sampai sekat lutut dalam masalah. Tapi pada pandangan masyarakat, ustaz pakai seluar kat lutut je, dah tak sesuai dengan diri seseorang tu. Masuk pejabat pun tak boleh, kena halau. Begitu juga masuk masjid takkan dengan seluar sekerat lutut kot. Tak sesuai sangat. Tengok kesesuaian pun penting juga dalam berpakaian. Okey, jadi cerita tadi tentang zakat. Orang yang kaya, ada orang yang kata Bani Muttalib ni ada pakaian dia, saya pun tak tahu. Dan dia letakkan anak cucu mereka, sama ada mereka yang dapat bahagian daripada khumus 1/25 dari harta faid, atau tiada. Seorang alim bernama Istakhar ada menyatakan qaul yang meluluskan mereka itu boleh menerima zakat bila mereka tak dapat dari bahagian faid. Cuma khilaf dalam masalah ni, kalau keturunan Bani Hashim ini tidak mendapat harta faid, maka harus dibayar zakat pada mereka.
Tapi kalau setelah mereka mendapat imbuhan 1/25, maka tak perlu lagi dibayar zakat pada mereka. Ini untungnya Bani Muttalib mendapat harta faid. Jadi kalau kita kata apa alasan raja dibayar gaji dia, keturunan dia sampai habis, ini alasan. Kerana keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib mendapat 1/25 daripada harta faid. Ingat hukum tu dah ada semua dah. Ini kita sara raja kita je. Memanglah tak puas hati rakyat. Ya, raja bermewah-mewah dengan harta mereka, kita semiskin. Jadi menyebabkan ini datangnya golongan liberal. Golongan liberal ni menggunakan alasan ini untuk menjatuhkan sesebuah kerajaan Islam sebenarnya. Kerana kebanyakan kerajaan Islam dulu adalah pemerintahnya adalah orang Islam yang beraja, sistem raja. Mana dia tidak ada pemilihan khalifah selepas pada tu, lantikan adalah anak dia, keturunan. Maka dengan sistem beraja ini menyebabkan kadang-kadang kita tengok raja tu je kaya raya turunan dia, membuatkan ada kecemburuan. Maka untuk raja ni kebanyakannya dulu dia walaupun dia sendiri tidaklah sefaqih mana, sealim mana, tetapi dalam bidang mempertahankan agama pada segi agama negara dia kuat. Raja-raja dulu, kita tengok raja-raja sejarah-sejarah Islam, walaupun di segi dia sendiri akhlak, orang dia cerita akhlak dia buruk bagainya, tapi untuk mempertahankan agama Islam, menghormati ulama, memperlebatkan sekolah-sekolah agama, itu zaman pemerintahan dulu, raja-raja dulu. Kalau raja-raja dulu tak kuat, tak ada juga benda ni. Tapi oleh kerana kekuatan itulah membuatkan British, orang putih ni tak suka raja-raja Islam. Maka dia provok lah, menjatuhkan kerajaan-kerajaan, gulingkan kerajaan Islam, raja-raja Islam, akhirnya lantik presiden. Akhirnya negeri-negeri yang dilantik sebagai presiden ganti raja, tak aman pun sampai sekarang. Mesir walaupun kaya raya jugalah, tapi masih lagi rendah daripada Malaysia. Satu ketika pernah kaya raya, tapi sekarang dah bankrupt. Tak habis krisis politik dengan melantikkan presiden, tak puas hati sebagainya. Berbeza dengan zaman raja dulu, aman. Dia zaman presiden ni yang kucak-kacir. Itu kan Syria. Dah dirampas raja, lantik presiden. Sampai sekarang tak aman. Tak ada faedah juga pun. Sebab jiwa raja ni lain. Fasik sekalipun raja tu, agama pada rakyat dia pegang. Diri dia tak jaga agama. Ketika sejarah je gitu. Presiden ni kita tak tahu datang daripada mana keturunannya. Kalau naik presiden tu orang alim, keturunan ulama, kejap je jatuh. Nak di Mesir, naik Mursi sekejap jatuh, guling. Tak aman. Tapi kalau raja, payah nak guling. Kadang-kadang kita sangkakan dengan kita buat pilihan terbaru, terbaik untuk kita, kadang-kadang tak. Manusia dia macam-macam. Bukan macam zaman dulu, kuasa dia pegang tu, dia veto. Sekarang tak, 5 tahun sekali tukar. Tak ada 5 tahun pun orang guling dah. Tak ada 5 tahun dah boleh guling dah. Tak ada manfaat dah kita kata sekarang. Sebab tu institusi raja ni kena perkuat balik lah. Kita tengok sekarang dah bukti untuk kita kan. Okey. Dia boleh bagi, tak dapat harta faid. Qaul ini boleh diikut dari sejak dahulu, kalau lagi mereka tak pernah mendapat apa-apa peruntukan atas nama kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni tak ada lah, tak berlaku dah kot. Tambah tempat kita lagi lah tak berlakunya. Betul ada gelaran Sayyid, gelaran Sayyidah ataupun Syarifah. Antara sebab gelaran tu adalah satu, mereka menjaga
kufu dalam bab menikah. Yang ada satu qaul yang keluar daripada golongan habaib, mereka tak boleh berkahwin dengan orang awam. Itu termasuk daripada kufu, jaga kufu. Kufu mereka adalah keturunan yang mulia. Jadi kalau kahwin dengan orang lain, keturunan tak mulia. Jadi dengan letak nama Saidah atau Said, ataupun atas nama Syarif atau Syarifah, mereka boleh tak berkahwin dengan yang bukan kufu, dan mereka boleh menjaga bahawa keturunan mereka tak boleh terima sedekah ataupun zakat. Itu keperluannya lah antara dia. Okey, habis. Yang ketiganya yang tak boleh terima zakat iaitu orang kafir muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ya. Ustaz, ada orang nak bagi orang kafir, kita dah jelaskan dalam masalah mu'allaf. Mu'allaf qulubuhum tu la tasihhu lil kafir, dalam disebut dalam kitab Fathul Qarib, wal kafir. Dalam kitab matanya dia kata yang tak boleh terima seterusnya adalah kafir. Apa maksud kafir di situ? La tasihhu zakat lil kafir. Tak sah dibayar zakat pada kafir. Maka kalau dah terbayar pada orang kafir, kafir ni tak mengucap dua kalimah syahadah lah nama kafir. Tak ada kafir kitabi ke, kafir apa ke, keseluruhan yang nama kafir, maka tak sah terima zakat walaupun dia kata mu'allaf. Mu'allaf yang dimaksudkan kita adalah mu'allaf yang telah mengucap dua kalimah syahadah. Okey, muktamad dalam mazhab. Okey, Yang keempatnya tak adalah kot. Sahaya. Sahaya. Bukan semua. Yang bukan mukatib. Tapi kalau sahaya mukatib, dia boleh terima zakat. Kerana apa? Kerana dia berhutang dengan tuan dia untuk tebus diri dia. Itu lebih utama. Yang jimnya pula seterusnya, kelima, orang yang wajib tuan zakat menanggung nafkahnya. Orang yang ditanggung nafkah oleh tuan zakat. Itu kalau tuan-tuan nak ambil bahasa yang masuk ibarat lah. Ibarat tu nampak susah sikit. Kalau tuan-tuan nak ubah ibarat, takwil ibarat dia panggil. Ataupun takwil ibarat dia, atau ubah ibarat dia, iaitu orang yang wajib ditanggung nafkah oleh tuan yang bazar zakat. Okey, makna senang orang tu dulu kata orang yang wajib nafkahnya oleh mempunyai zakat. Orang ni nak bayar zakat, tapi bapak dia miskin. Tu bapak tu wajib nafkah. Dia wajib menafkahkan bapaknya. Maka tak boleh bayar zakat dekat bapak dia. Demikian juga orang yang diberi belanja oleh kerabatnya atau suaminya. Dia tak menafkah tapi wajib keluarkan belanja. Kalau ikut nama nafkah juga lah. Kita dengan kerabat kita, saudara mara kita, ada yang fakir, maka wajib kita beri zakat pada mereka. Cuma dalam bab ni banyak perlawasan, perbahasan ahli ulama' mengikut spek-spek masing-masing lah. Jadi dia akan dengar macam-macam kaul. Ada kata macam ni, ada kata macam ni. Cuma dalam bab tumpuan kita, dalam bab ni, matan, kitab matan, dia pada asasnya orang yang wajib atas kita, kita bagi nafkah, kita tak boleh bayar zakat dekat dia. Okey, tapi ada dalam kitab besar-besar bab lain tu. Jadi kadang-kadang orang tanya kita, selalulah saya ditimpa masalah ni. Sebahagian daripada guru kami juga sahabat-sahabat yang berpegang tegas seperti mana disebut dalam kitab ni, nama sahaja yang wajib nafkah, kata dia tak boleh bagi zakat, termasuk adik-beradik. Abang, kakak, apa semua. Maka dengan strict, tak boleh langsung lah. Kita tengok
adik-beradik bagi zakat kepada adik, tak boleh, kamu tak boleh bagi zakat, kena bagi nafkah. Ada pandangan yang lain. Pandangan dia tengok lain pula. Dia kata yang kata wajib nafkah tu bagi siapa yang wajib nafkah dia dulu, tertib. Kalau bapa yang sakit, yang susah, anak yang wajib nafkah, bukan adik-beradik. Adik-beradik pula kalau ada orang yang dah tanggung dia, tak payah ada orang lain tanggung. Satu. Dan berbagai. Sehingga ada kaul yang disebut dalam kitab besar-besar, termasuk dalam kitab Majmu', andai kata seseorang yang anaknya sendiri dia wajib nafkah atasnya, dah diberi nafkah dekat dia, masih lagi tidak menampung kekayaan dia, masih miskin lagi, ada bahagian zakat, maka harus dikeluarkan zakat atas dia untuk kadar miskin tadi. Nampak? Tu ada disebut itu, walaupun anak sendiri. Hatta kata ulama ada disebut sana, sekalipun dia duduk di bawah bumbung bapa dia sendiri. Jadi sebab tu kaul-kaul tu duduk dalam kitab besar-besar, dia sempit-sempit ujung-ujung. Ada orang amalkan. Jadi nak bagi tuan-tuan faham, dalam segi kitab kita ni dia umum. Dia masih umum. Kita tak boleh menafikan. Bila kata orang tu wajib nafkah, kita tangguhkan zakat, kita bayar nafkah kat dia. Itu penting. Jadi ada orang tanya saya, ustaz saya ada anak seorang tapi dia bersuami lah, kata dia. Boleh ke bayar zakat kat dia? Kadang-kadang saya jawab macam tu lah. Saya kata bayar nafkah kat dia lah. Kenapa nak bayar zakat kat dia? Kalau kita bayar nafkah kat dia, tak bayar zakat lah. Katakanlah sepatutnya kita kena, harta kita kena bayar zakat sekian-sekian, potong sekian-sekian. Tapi oleh kerana kita ambil sebahagian daripadanya untuk bayar nafkah, maka taraf nisab untuk zakat itu akan berkurang. Sama je. Bahkan membayar nafkah lebih wajib daripada bayar zakat. Jadi maknanya kalau dia nak bayar zakat, mana harta dia banyak. Kenapa tak dia ambil harta dia untuk nafkah, tapi dia ambil harta dia untuk bayar zakat? Ni yang... Jadi kadang-kadang saya jawab gitu, saya kata tak boleh. Walaupun ada kaul kata boleh dalam masalah tu. Kerana ada orang dia nak ambil peluang supaya dia tidak membayar nafkah, tetapi nak bayar zakat saja. Ada setengah kaul yang berpegang, ada juga dia kata kalau dah dia bersuami, maka dia tanggungan suami, tidak lagi tanggung ibu bapa. Maka kalau suami dia miskin, dia pun miskin, maka dibayar zakat atas nama tu. Boleh jadi juga dalam hukum fiqah tu begitu, dia luas. Pada persepsi atau pandangan mata fuqaha itu dia berbeza. Melihat kat sini dia ahli zakat, tengok kat sini dia ahli nafkah. Itu sebab tu kadang-kadang kita tengok hukum bercelaru. Jadi kalau kata ada hukum kata boleh tak boleh, boleh tak boleh, ada sebab. Tengok pada satu spek dia boleh, tengok pada satu spek lain tak boleh. Jadi sebab tu fiqah ni sebelum kita keluarkan hukum, kita renung dulu, tengok berapa kitab, tengok banyak spek. Jadi sebab tu nak jadi ahli fatwa susah daripada mengajar. Mengajar macam ni senang. Apa kata dia tak boleh, kitab ni kata tak boleh, habis dekat tu. Tapi bukan fatwa tu, tu nakal kitab. Jangan saya baca sekarang ni nakal kitab. Tapi kalau fatwa kadang-kadang dia bercanggah dengan kitab. Sebab fatwa ni dia menyelesaikan masalah. Sah ke tak sah? Boleh ke tidak? Jadi adabnya cuma fatwa ni dalam mazhab masih lagi pakai mazhab lah. Dia tak bolehlah kita fatwakan pada orang yang bukan, yang bermazhab Syafi'i dengan fatwa bukan mazhab Syafi'i. Sebab tu saya akan sebut ni fatwa mazhab Syafi'i. Kalau bukan, bukan. Okey, tidak harus mana tadi. Tetapi harus diberi zakat pada mereka dengan nama hutang jika ia memohon kerana dia berhutang. Ini ada qaul yang kuat. Yang mengatakan bukan kata apa orang yang wajib kita bagi nafkah dekat dia, tetapi dia ada masalah hutang,
Dia bukan fakir, dia ada masalah hutang, maka nafkah fakir tu kita bagi dekat dia. Kemudian kalau ada hutang lagi, maka dibayar zakat atas nama hutang dia. Boleh. Atau perang sabil atas nama Ibnu Sabil. Ini boleh dikatakan muktamad dalam mazhab. Sebab tu dia bulan kitab ni. Jadi tak semestinya kalau kita kata dia anak tak terima zakat mutlak. Dia boleh nafkah kita tadi ni ataupun bapak tadi ni miskin, boleh saja anak bagi zakat, tapi bukan dengan saluran yang dikatakan atas asnaf miskin. Kalau atas asnaf miskin tak boleh, sebab apa? Sebab bapak dia miskin, anak yang tanggung. Kalau anak miskin, bapak yang tanggung. Kalau adik-beradik miskin, ada orang yang sara dia. Tapi kalau atas nama hutang, tak, dia tak tanggungan. Kita tak wajib tanggung hutang orang. Kecuali dah mati bapak tu, baru anak tanggung. Baru dia nak lepaskan bapak dia. Tapi masa hidup tak. Kalau tidak, susah lah. Kalau ada hukum syarak kata hutang bapak turun ke anak automatik, selagi mana sekalipun bapak tu hidup lagi. Dah tentu dah orang putih ambil dah undang-undang tu. Tak ada dalam undang-undang Islam gitu. Selagi kamu hidup, kamu dah tanggung. Anak tak tanggung hutang orang tu. Tapi meringankan beban bapak tadi ni dengan hutang, itu adalah kewajipan anak lah. Bukan dia tanggung hutang tu. Meringankan beban nafkah. Okey. Atau perang sabil, dia dasarnya dia kaya. Orang yang perang sabil ni dia boleh terima zakat walaupun dia kaya. Dia kaya raya ni, harta banyak semua, tapi dia keluar perang sabil dengan sukarela tadi. Maka dia layak terima zakat walaupun rumah dia ada kereta Mercedes, rumah banglo, sebab atas dasar perang fi sabilillah. Ini ingat isu pertama berapa tahun yang lalu, 10 tahun dah kot, 10 ke 10 tahun lebih dah rasanya. Isu wakil rakyat Kelantan, dia salurkan zakat untuk anak dia pergi belajar di Mesir ke mana. Timbul masalah ni sampai masuk dalam dewan, masuk isu surat khabar. Jadi dia beralasan, dia kata walaupun saya berduit kaya, anak saya ambil pada Ibnu Sabil atau Fisabilillah peruntukan tu. Segi hukum fiqah ya, tapi dia bersungguh pentadbiran negeri. Orang bising lah, sebab apa? Anak wakil rakyat utamakan orang lain lah bandingan kamu duit banyak. Segi pengurusan nampak tak berapa berakhlak lah. Tapi hukum fiqah dia betul. Jadi kadang-kadang tak semesti dengan pengurusan kita sesuaikan dengan hukum fiqah. Dah tahu dah orang lain banyak lagi fakir, ada yang jual lembu nak pergi Mesir. Utamakanlah orang yang susah dulu, walaupun kamu ada hak. Hak cerita lain, keutamaan diberikan. Apatah lagi kita ni pemimpin, kenalah tunjuk ketidaktamakan gitu tu. Walaupun harus pada hukum fiqah. Kita bukan bahas tentang fiqah, pengurusan, akhlak, pentadbiran yang sempurna. Kadang-kadang kita terlampau tumpu pada fiqah pun tak boleh juga. Tak sesuai dengan suasana ketika, walaupun halal. Macam kita kata nak makan banyak mana kau suka, tapi datang-datang dia yang berebut. Berebut tu tak elok. Makanan tu halal. Macam tu lah juga. Atau kena peka lah orang yang memimpin atas dasar nama Islam. Akhlak kena jaga, pandangan orang kena kira, walaupun halal. Atau amil. Amil ni duit berlambak lah, dia boleh terima zakat. Nak macam mana orang lantik dia amil? Dia cikgu, tak pencen lagi, gaji 4,000, tapi kampung tu tak ada orang lain nak jadi amil, dia amil. Maka dia ambil peruntukan 1/8 bayar kat dia. Boleh ke? Boleh. Walaupun dia kaya, sebab dia atas dasar nama amil tadi, bekerja. Atau mu'alaf ni walaupun dia kaya, tapi pada mu'alaf lah, dah 10 tahun masuk Islam dah, macam Ustaz Farid Rawi tu, tak benda mu'alaf dah, tak payah zakat dah. Dia dah tak takut dah nak masuk kafir dah, dia dah jadi ustaz dah. Ni orang yang berjinak-jinak nak Islam. Masih liar pasal jinak tu.
jinak ke Islam tapi masih liar. Hati tu masih tak berapa nak sesuai lagi dengan agama baru ni, asing. Ada kalau kita tengok orang-orang mu'alaf ni kan, lain yang dia belajar agama sampai faham reti semayang campur gaul orang Melayu macam Ustaz Farid Rawi tu, bila masuk Islam tak ada hal lah sebab dia dah semayang sebelum tu. Ni yang masuk Islam dengan sebab kahwin, cinta. Ya, ini mu'alaf yang kena bagi kat dia walaupun dia cikgu. Ada seorang cikgu tu, ya, sekolah hanya cuma 4, kahwin dengan orang Melayu. Kita nampaklah liar dia tu. Dia nak duduk dengan orang pun dia malu-malu. Dia masuk masjid pun dia rasa terasing, orang tak tegur dia. Ya. Sembahyang pun dia tengok orang lagi. Dia tak ubah nak ni. Memang nampak liar. Tapi dah 3-4 tahun nampak okey lah. Puasa, dia dah boleh selesa campur orang pun semua dah. Sementara awal tu. Ya. Macam kita lah masuk tempat baru. Saya dulu mula-mula masa masuk Manjung, rasa malu-malu lagi. Bila ni tak ada malu segan lah lantak kamu kan. Itulah orang masuk Islam ni, mu'alaf. Jadi dia liar. Bukan kafir, Islam. Mu'alaf tu kita ikut mazhab kita adalah orang Islam. Dia pun terjemahkan mu'alaf tu kafir. Itu kata ijtihad. Atau musafir, jika betul mereka ada bersifat dengan salah satu daripada sifat-sifat tersebut, terima layak terima zakat. Tidak harus diberi zakat pada seorang dengan nama 2 sifat. Tiap-tiap seorang itu terhak atas nama satu sifat saja. Maknanya kalau dia dapat 1/8 daripada peruntukan tu, itu je, tak boleh dapat 2/8. Saya 2, musafir pun saya, jihad fisabilillah pun saya. Orang boleh melampau hang, 1 dah lah. Okey, habis. Masuk terus tu bab puasa. Kita dah baca bab puasa sampai muka surat 144. Jadi nanti kita sambung bab puasa lah. Allahualam. Sambung lah, tak habis gitu. Ada bab pidyah lah, pidyah tu pidyah lagi. Tak habis gitu. 144 nanti kita sambung. Tanda sana terus. Habis dah bab zakat. Tinggal nak bayar je. Buat puasa tu kita langkah sebab kita dah baca itu. Allahu alam. Pekah jual beli pula. Pening boleh. Pun satu. Babul khiyar tu kita sambung hari tu sampai kepada dan harus. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumihi fid darin amin. Mana dia? Okey. Dan harus bagi yang menjual dan yang membeli, bai' dan mushtari. Dalam kitab Jauharus Saniyah dalam kitab Mata Batin pun dia sebut juga ni, kadang-kadang disebut, dia tak disebut apa, dia tulis sana bai' tu bai', ba alif ya nga, ya ain. Dia itu saya baca depan Patih Keruh, kitab Jauharus Saniyah. Baca dia tu. Baca, kita baca bai'. Bukan bai', kata bai'. Ejen tu bai'. Memanglah dalam kitab Jauharus Saniyah tu ejennya bai', tapi maksud dia bai'. Di sini dia tak berbual bai' lah, dia berbual mustari, dia tak berbual bai' mustari, dia berbual jual beli. Dia ikut suka lah orang petani ni. Kadang dia guna bahasa Arab, kadang dia malas, dia tahu dah orang tahu bahasa Arab, dia tukar bahasa Melayu. Ikut suka dia. Dan harus bagi yang menjual, iaitu bai', dan yang membeli, iaitu mushtari, atau salah seorang.
syarat khiyar. Okey, garis perkataan syarat khiyar. Ibarat kitab lama ni susah itulah. Okey, apa maksud dia tu? Harus, kena ambil balik kalam dia. Dan harus, ulang balik Dan harus terus syarat khiyar. Dan maknanya harus syarat khiyar. Tu maksud dia. Siapa yang harus? Bagi baik, si penjual dan si pembeli. Ataupun salah seorang. Mereka ni boleh buat syarat khiyar. Jadi hukum di sini hukum syarat khiyar. Harus syarat khiyar bagi baik dan mushtari dan juga salah seorang daripada baik dan mushtari. Waktunya bila? Dalam masa yang maklum. Tu waktu dia. Oh, ada masa tertentu. Maklum tu yang diketahui. Masa yang diketahui. Jadi kalau kita nak buat syarat khiyar, kena bagi tempoh masa yang kedua-duanya sepakat. Yang diketahui itu maksud dia. Jangan ada lebih daripada 3 hari. Dalam tempoh 3 hari. Okey, saya beli barang ni dengan syarat khiyar esok. Esok last. Maka sampai esok tu maksud dia berapa? 24 jam. Itu kata maklum. Mesti sepakat. Ataupun kita buat sendiri di dalam akad jual beli kita, ada dalam syarat-syarat katalog jualan kita, boleh siapa yang buat jualan langsung ke, jualan tak langsung ke, pembelian yang saya hantar ini adalah syarat khiyar. Dalam tempoh 3 hari. Jika ada berlaku ingin pertukaran, maka boleh ditukar barang tersebut. Ataupun dibatalkan jualan, boleh dibatalkan dan tempoh 3 hari sahaja. Itu syarat. Lebih 3 hari tak boleh. Sama ada redha pembeli penjual, tak boleh. Tak boleh fasah. Bawah pada 3 hari lah. Okey Makna kalau nak fasah dah lebih 3 hari, dia tak boleh fasah jual beli. Kena buat jual beli balik lah, patah balik. Itu Okey. Jadi kalau kita tak sari pun boleh. Sebab syarat tu terpilih. Saya nak syarat khiyar 1 hari. Makna syarat khiyar, kita tak confirm beli terus. Mungkin dalam tempoh sehari tu kita berfikir dulu. Okey. Macam ni lah kita kata. Saya nak tempah pun nanti saya nak datang susah pula. Saya beli sekarang takut nanti balik orang rumah tak setuju pula. Saya beli dulu. Ni saya beli barang dengan harga sekian dengan syarat khiyar 1 hari. Dia pun buat balik barang tu, bagi duit kat tukang kedai tu. Balik rumah barang tu misalnya, panggil dia buat syarat khiyar tu. Bukan khiyar majlis. Khiyar majlis selesai. Yang minggu lepas kita belajar khiyar majlis. Ni khiyar syarat. Khiyar bersyarat ni kita boleh pisah badan kita. Kalau khiyar majlis hari tu tak boleh. Berpisah badan dikira tidak ada khiyar lah. Keluar daripada kedai, nak pulang balik barang, kita kata batal jualan. Tak boleh lah, batal belian. Atau tukar kedai kata, oi, tak jadi jual, main balik. Tak boleh. Sebab dah keluar, dah pisah daripada akad jual beli. Itu khiyar majlis. Sekarang kita belajar khiyar syarat. Khiyar syarat ni dia boleh keluar daripada rumah, keluar daripada kedai, keluar daripada kompleks. Misal khiyar 1 hari, takkan nak duduk kedai 1 hari. Khiyar majlis, iyalah khiyar syarat. Balik sampai rumah. Apalah Mika pergi barang, dia kata benda yang kita perlu benda lain. Ni buat apa ni, tangguh lain tak apa, kata dia. Ini tak boleh, esok stok ni tak keluar dah esok ni, payah kata barang ni misalnya. Tak boleh lah, hantar balik lah, lain kali lah kita beli benda lain pula. Boleh saja kita balik pasahkan jual beli. Sebab masih dalam khiyar syarat. Tapi kena pakat lah. Berapa hari? 24 jam ke? 2 hari 2 malam ke? 3 hari 3 malam ke? Okey.
adalah lebih daripada 3 hari daripada waktu disyaratkan. Waktu disyaratkan, waktu akad tadilah. Kita buat syarat. Maka harus khiyar syarat yang tersebut pada segala jualan. Tak kisah jualan apa pun. Melainkan pada jual ribawi. Ada sangkut bab jual ribawi balik. Antara jual ribawi, iaitu emas perak. Itu tak boleh emas dengan emas. Tak boleh barang yang bersamaan pada nilai dia, yang gandum dengan gandum, beras dengan beras, atau makanan dengan makanan, tu masuk ribawi. Saya belilah mi char kotiau ni dengan harga RM3, syarat khiyar esok. Esok basi lah cik. Oi, nak khiyar apa? Tak boleh barang makan, tak boleh khiyar lah. Dengan syarat sedap, tak sedap saya patah balik. Dah kokak tu tak boleh dah. Dia boleh barang tu kita dah beli, batal balik. Macam air tak boleh lah. Air dia makanan. Tapi kalau ikut dalam bab ribawi tu, air tak masuk sebab dia bukan benda masak. Dia bukan benda masak, yang tak boleh. Masak ni dia ada kandungan kurang lebih. Jadi kalau orang yang jual produk, kita ada COD, tak boleh batal balik lah. Bila dia punya khiyar majlis, kalau dia letak khiyar majlis, bila dia takkan khiyar, dia tak berlaku khiyar majlis sebab dia hantar pos, maka khiyarnya antara pengantar tadi. Dah dia qabat, maka sahlah jual belinya, maka tidak ada khiyar lagi. Sebelum qabat tu boleh tolak lagi. Qabat dia apa? Terima barang. Dia terima ambil, unjuk ambil dia panggil. Qabat tu senang terjemah Melayunya, unjuk ambil. Jual ribawi tak boleh lah. Yang tu barang tu tak boleh buat secara khiyar syarat. Istilahnya jangan lupa lah, istilah khiyar syarat tu. Dia tak boleh nak masuk istilah lain. Saya tak reti. Bab ekonomi pula saya lagi tak reti lah. Nak sebut bahasa Inggerisnya. Tapi bahasa Arabnya lah sesuai. Dan jual yang jadi merdeka. Ni orang takkan takut kita. Kita tak ada hamba padanya. Oleh mabik dan jual salam pun tak boleh. Jual salam tak boleh secara khiyar syarat. Okey. Tempah jual salam ni kita tahu. Okey, saya belilah barang ni dengan harga sekian-sekian. Kita pun tunjuk katalog barangnya, akan hantar seminggu kemudian. Duit dah ambil. Boleh? Itu jual salam namanya. Kita panggil jual tempah. Tapi dia sebenarnya jual salam. Okey, dia tak bukan benda makan. Jual salam nanti dia akan belajar. Dia tak sebut lagi. Itu fiqah ni dia susah. Benda tu dia cerita dalam bab khiyar, tapi bab salam ni tak belajar lagi. Kita tak sampai lagi. Nanti kita belajarlah bab jual salam tu. Okey. Jadi tak boleh khiyar, tak boleh khiyar syarat dengan jual salam. Okey ya. Kita pun katakan handphone lah senang. Handphone banyak orang jual secara pos. Ya. Kata saya nak handphone sekian-sekian, Samsung, dia punya model dia sekian-sekian. Itu termasuk benda yang boleh disalamkan. Sebab benda tu dah memang spek dia tetap. Dia tak berubah. Kalau Oppo ke Samsung ke jenis ada dia punya model, dia akan keluar dalam gambar model tu, dia akan keluar daripada kilang pun model tu. Kecuali tiruan lah. Tiruan tu bukan khiyar syarat lagi lah. Batal jual beli lah. Pasal dia tipu. Boleh fasah gitu je. Maka keluarlah model yang sama. Ya, tempoh 7 hari. Bank-in dulu kan perangai orang yang jual delivery ni. Dia jual secara online ni, dia suruh kita bank in dulu baru dia hantar barang. Ya, kita pun bank in. Boleh tak dia pakai duit tu? Tempoh 7 hari lagi. Tapi biasalah orang yang ambil barang kan. Kita masuk bank in, kita ada 600 harga handphone. Dia petang tu dia belanja dah, pergi jual, dapat jual satu barang. Barang tak hantar lagi. Boleh tak? Boleh dia guna duit tu dengan syarat akad salam. Sebab tu siapa yang nak mengelakkan daripada tu, dia kena akad jual beli, baru dia boleh guna duit dalam akaun tu. Ya, kalau tidak, tak boleh lagi, tak ada akad. Jadi akadnya kalau ikut mazhab Syafi'i dengan lisan, boleh bertaklid pada mazhab lain akad dengan risit. Jadi sebab tu
walaupun online, akad kita siapkan, akad siap. Saya serahkan wang sekian-sekian untuk membeli sekian-sekian barang dalam tempoh berapa hari. Saya beli, saya jual. Sebut salam pun tak apa, tak sebut salam pun tak apa. Maka barulah duit tu jadi milik dan boleh digunakan walaupun barang tak sampai lagi. Tu panggil jual salam. Jual salam ni tempoh setahun boleh. Bila bayar? Dia macam hutang lah. Tapi dia bukan hutang. Okey. Nanti dah bab salam dia ceritalah. Maka yang ni tak ada khiyar syarat. Tak boleh nak khiyar syarat macam mana. Maka yang memilih akan mabek dan segala faedahnya. Nampak? Memilih akan mabek. Mabek barang jualan. Contoh handphone. Mabek barang yang dijual. Dah kita tukar dengan dia. Saya jual, saya beli. Tapi dengan khiyar syarat. Syaratnya 2 hari. Okey. Dalam tempoh 2 hari boleh tak dia guna? Dia kata, mabek akan segala faedah seperti lulus semerdekanya. Dia boleh saja merdekakan walaupun dalam masih lagi khiyar syarat. Tadi syarat 2 hari. Boleh dah. Kalau handphone boleh guna. Dan halal watinya, kalau kata hamba tadi, boleh disetubuh. Bilik dia 2 hari. Dia bukan syarat hanya 2 hari tak. Syaratnya 2 hari itu belum confirm. Tapi dah berlaku jual belilah. Boleh pilih, boleh tukar. Pada zaman khiyar itu, mana kalau 2 hari, 2 harilah. 24 jam, 24 jam. Bagi orang yang ada khiyarnya bai' atau mushtari. Kalau kata salah seorang, saya belilah barang ini dengan khiyar syarat 3 hari. Contoh lah. Kata si penjual, saya jual. Tapi dia tak berkhiyar. Seorang je berkhiyar. Maka 3 hari dia bagi tempoh, dia boleh hantar balik barang tersebut. Tak jadi beli lah, kata dia. 3 hari tu boleh pakai tak? Boleh. Boleh dia pakai. Tengok dulu. Tak jadi, tak apa hati. Merdeka hamba pun boleh. Maka jika khiyar itu bagi keduanya, maka mauquf. Jadi dua-dua buat khiyar. Si penjual buat khiyar, si bai' buat khiyar. Maka kedua-dua mauquf, tak boleh pakai. Tunggu dulu, cukup 3 hari baru boleh pakai. Itu buat khiyar. Duit pun pegang dulu, tak boleh belanja lagi. Barang handphone pun tak boleh pakai lagi, tunggu dulu. Sebab dua-dua buat khiyar. Maka jika sempurna jualnya, nyatalah ia milik bagi mushtari dan pada ketika akadnya. Tak sampai 3 hari, kedua-duanya berakad kembali. Kata, saya belilah, saya luluskan barang ni. Tiada khiyar lagi dah. Maka tak berlakulah khiyar, bolehlah pakai terus. Ini yang mauquf tadi ni 3 hari. Lebih 3 hari, baru dia patah balik, kata tak jadi beli. Tak boleh lah. Pada ketika akadnya. Dan jika tiada, maka bagi bai'. Jika sempurna jualnya, nyatalah ia milik bagi mushtari, orang yang membeli. Pada ketika akadnya tu. Dan jika tiada nyata, tiada tu mana? Jika tiada, mana tiada nyata jualannya, tiada sempurna jualannya, maka dia balik pada bai'. Dia tak jelas khiyar dia. Kalau dua-dua buat khiyar, dua-dua mauquf. Kalau tidak, salah seorang milik. Itu maksud dia. Dah hasillah fasah jual beli pada masa khiyar. Itu tujuan khiyar tu. Terhasil fasah jual beli, makna batal jual beli pada masa khiyar itu dengan katanya fasakhtul bai'. Sampai ke kedai, dia kata aku tak jadi beli. Samalah. Fasakhtul bai'. Jual, aku tak jadi jual. Maka wajib si pembeli serah balik barang tersebut. Sebab dia masih dalam tempoh khiyar. Dia tak boleh berdegil.
Kadang macam itulah kita kata boleh kita buat, tapi tak boleh banyak hari lah, 3 hari je. Kawan ni nak kereta kita. Okey, kita boleh buat pilihan lah. Aku ni sayang kereta aku tak mau jual. Tapi dah kamu minta sangat-sangat, tak apalah. Aku bagi tempoh khiyar 3 hari. Kamu bayarlah ke aku. Bayarlah RM10,000. Pun dia bayar RM10,000, dia pegang RM10,000 tu, kawan ni ambil kereta. 3 hari khiyar. Maknanya, maklum katalah kereta kesayangan balik tidur malam pertama tak lelap tidur, duk teringat kereta tu. Kereta dah kenangan mula kahwin dulu. Macam-macam lah dia hantu mari dalam malam-malam tu. Masuk malam kedua lagi teruk. Ya, hari ketiga pergi kat rumah kawan. Main balik aku punya kereta dia tu. Nah, ambil duit hang RM10,000. Aku tak jadi jual. Maka wajib orang tu bagi fasakhtul bai', aku batalkan jualan. Ya. Yakni aku fasahkan jualan ini. Jadi hukumnya boleh. Dan meluluskan dia itu seperti katanya aku luluskan jualan ini. Kalau dia kata nak kata tak jadi fasah, aku luluskan jualan, maka teruslah walaupun tak sampai 3 hari lagi, baru masuk sehari semalam, ya, malam tu mimpi lain lah pula malam lagi kan. Nampak kereta berkilau-kilau tempat lain, maknanya RM10,000 tu boleh beli kereta baru lain pula. Ya, dia pun tak apalah, kata telefon pula, dia kata kira jual lah. Lulus lah. Han tak bayar lagi, aku kira lulus lah. Lulus tu maknanya luluslah jualan tersebut, tiada khiyar lagi dah. Walaupun tak sampai 3 hari. Atau aku lalu akan dia, atau aku lazimkan dia pun sama hukumnya macam meluluskan jualan tersebut, tidak fasahkan. Dan hasil fasah, boleh pula berlaku fasah pula dengan perbuatan seperti diwati oleh baik atau merdekakan dia. Dia jual hamba. Ya, tapi dalam masa khiyar. Entah macam mana, tak dan nak serah lagi, aku tak jadi bagilah, kata. Aku tengok hamba aku ni makin comel lah pula, kata dia. Dia tidur pula dengan hamba dia malam tu. Makna dia tidur, dia pakai tu berarti dia tak nak jual lah tu. Maka terfasah. Ya. Dia kata aku nak jual kereta ni. Dia pergi ambil kereta tu, start belah gitu je. Dia ada kunci spare, mana tak mau jual tu. Atau dijualkan dia, ataupun dijual ke orang lain. Atau diijarahkan. Ijarah ni mana disewakan. Atau dikahwinkan dia si perempuan tu. Ya. Atau diwakafkan dia kalau harta. Kita jual lah. Aku jual lah dengan harga sekian. Tapi kia syarat je dia. Tak sampai 3 hari. Ada orang minta wakaf. Saya ada jual tanah semalam, tapi rasa-rasanya tak jadi kot. Saya jual ke hang. Ya, fasah jualan. Kerana dia wakaf. Dan jika perbuat yang tersebut daripada mustari jadi meluluskan jual belinya. Wallahualam. Kalau yang mustari yang buat, dia ambil, dia yang pakai, tiada khiyar maknanya. Ya, lulus. Ya. Okey, wallahualam. Jadi ya, ke-10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا بالعارفين اللهم افتح علينا بالعارفين اللهم افتح علينا بالعارفين اللهم نبي قلوبنا بنهديتك كما نبت أرض شركك برحمتك والحمد